Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Okey, ini adalah perbincangan bagi exercise sequence and series. Okey, so kita lihat soalan pertama dulu. Soalan pertama ini dia meminta kita menyelesaikan limit bagi function berkenaan. Dan bila kita berjumpa soalan-soalan macam ni, first thing yang kita kena buat adalah kita kena substitutekan dulu nilai x yang diberi ini ke dalam function tersebut. Tetapi apabila kita cuba substitutekan nilai x tersebut, what happen is kita dapat hasil dia sebagai 0/0. Dan 0/0 ini adalah yang kita namakan sebagai indeterminate form. So jadi maknanya kita kena apply L'Hopital lah. Untuk L'Hopital ini kita akan differentiatekan numerator dan juga differentiatekan denominator secara berasingan. Boleh? Okey. Secara umum dia untuk indeterminate form ni basically ada 4 bentuk ya. Kalau kamu tengok handout ada 4 bentuk. Yang pertamanya adalah kalau kita jumpa let's say 0/0 ataupun infinity over infinity. Nombor 2 nya kalau kita jumpa let's say 0 macam ni, ataupun nombor 3 kita jumpa bentuk-bentuk 0/0, infinity 0/0 and so on. Dan nombor 4 ni kalau kita jumpa when we try to solve the limit, kita jumpa infinity tambah ataupun tolak infinity. So benda-benda macam ni. So jadi there is a keyword dalam handout saya. Kalau kita jumpa yang pertama ini, keyword dia adalah ini. So maksud dia we are going to differentiate numerator dan juga denominator. Jadi perhatikan nombor 1 ini bentuk dia dah siap-siap dalam bentuk fraction. Nampak kan? So ini adalah penting ya. Ini adalah penting supaya dia membolehkan kita differentiate atas dan juga bawah secara berasingan. Boleh? So, yang nombor 2 pula, kalau kamu lihat, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, keyword dia adalah pattern. Maksud dia apa? Kita akan ubah pattern tersebut, ubah pattern function tersebut supaya dia dapat membentuk satu fraction. Jadi, bila fraction tu bermaksud kita akan wujudkan yang ini. Macam ni. Jadi, dia akan go back to number 1 di mana kita akan buat differentiatekan dia punya numerator dan juga denominator. Nampak Yang nombor 3 pula keyword dia adalah kita akan menggunakan use the ln. Okay. Dan nombor 4 pula kalau kamu lihat sini keyword dia adalah combine. So maksud dia kalau combine ni bermaksud kalau kita ada let's say function f tambah function gx, katakan kedua-dua ni dalam bentuk fraction, kita tak nak solve secara berasingan. Kita kena combinekan dulu, then baru kita cerita. Clear? So ini adalah overview ya, berkenaan dengan indeterminate form. Boleh? Okay, good. Now we look back to the question. So of course kita akan apply L'Hopital kan? Kita akan sini dan juga sini. So kamu lihat dekat sini, apa yang kita buat adalah kita akan differentiatekan dia satu persatu. So ini differentiate dapat ini ya, dan yang bawah ni differentiate dapat yang ini. So x dapat 1 lah, yang atas tu dapat 3 tolak cos x. Nampak? So bila kita dah sampai ke peringkat sini, kita cuba substitute back the x value, iaitu x sama dengan 0, see what happen. So jadi dalam kes ini kita dapat terus jawapan sebagai 2. Jadi untuk soalan 1 we are going to apply the L'Hopital sekali sahaja. Ya? Okey, clear. Nombor 1 clear ya? Okey. Now kita pergi kepada nombor 2 pula. Nombor 2 ini kalau kamu lihat dekat sini lah ya. Jadi dekat sini kita akan apply L'Hopital juga sekali je ya, sebab ada soalan yang kena buat sampai 3 kali. Then if we need to apply the L'Hopital 3 kali, then kita kena buat. Boleh? So, jadi first thing macam biasa kita akan cuba substitutekan dulu dekat sini, and then kita dapat hasil dia 0/0 juga. Jadi we are going to apply L'Hopital di mana kita akan differentiatekan bahagian atas dan juga bahagian bawah secara berasingan. Jadi dekat sini when we try to differentiate dekat atas, kita dapat yang ini. Differentiate yang bawah ini kita dapat 1 lah macam biasa. So jadi ada saya tunjukkan dekat sini
macam mana kita nak differentiatekan yang ini. Ya, square root of 1 tambah X. So, kamu lihatlah ya. Ini dengan ini, ini dia. Boleh nah? So, kamu lihatlah. Contengan saya di sebelah kanan ini macam mana kita dapat. So, since kita dah dapat yang ini, then kita akan cuba substitutekan again X value tersebut, iaitu X sama 0, and see what happen. So, sampai stage ini kita dapati dia telah memberikan kita satu jawapan, iaitu 1/2. Boleh? So, ini adalah solution untuk nombor 2. Okay, now kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ini kita akan perhatikan, we are going to apply the L'Hopital twice. Nampak kat sini? Kalau kamu tengok sini nanti kita akan apply L'Hopital sekali, nanti kita akan buat sekali lagi, 2 kali. Nampak? Okey, macam biasa, dapat je soalan macam ni, try to substitute the limit value, and kita akan memperoleh 0/0. And of course kita akan apply the L'Hopital atas dan bawah. Dan berikut saya tunjukkan, ini differentiate dapat ini differentiate dapat yang ini. So, kamu tengoklah. Ya. So, differentiation tu seperti biasa, seperti yang kita belajar dalam topik yang sebelum ni lah. Okey, cuma bila sampai sini, katakan kita dapat lah ya, kita dapat sini, macam biasa kita akan cuba substitute again the X value ke dalam sini. See what happen? Dapat nilai yang cantik tak? Bila kita masukkan nilai the limit value tu, X sama 0 tu, kita dapat 0/0 lagi. Bila dapat lagi macam ni, then kita kena apply again the L'Hopital. Boleh? Boleh nah? So, buat lagi lah. Buat lagi. Kita akan differentiate atas dan juga bawah. Sebab itu kita dapat yang ini. Nampak ya? So, jadi bila we come to this stage, seperti biasa, try to substitute lagi sekali, see what happen. Dan kali ini kita dapat nilai negatif 1/8. Boleh ya? So, itu adalah proses dia lah. Samalah nanti dalam nombor 4 pun sama juga. Proses dia akan berulang macam tu aja sebab function ni agak mudah kan? Okay, settle nombor 3. We go to number 4. See what happens. So, this is the solution for number 4. Masukkan nilai X. Kita dapat 0/0. Then we are going to apply L'Hopital. Nampak kat sini? Kita apply L'Hopital berapa kali? 3 kali. Nampak So, itu adalah prosedur dia. So, jadi kita akan differentiatekan sekali. Ini dapat sini, ini dapat sini. Okay? Buat satu-satu ya. Jangan buat quotient rule ya. Jangan buat petua hasil bahagi. Tetapi kita kena differentiatekan atas lain, bawah lain, secara individu. Sesatu kita buat. Boleh tak? So, ini dapat sini apabila kita telah differentiatekan dia. Bila sampai sini, macam biasa, cuba substitutekan nilai X tu 0 kan? Tetapi kita dapat 0/0. Kita apply sekali lagi. Okey, dari sini, kita akan dapat yang ini selepas kita differentiatekan atas dan bawah. Right? Dan kita cuba masukkan sekali lagi, see what happen. Bila kita cuba masukkan nilai limit tersebut, dapat lagi 0/0. Then we need to apply the L'Hopital again. Ya? Yeah? Differentiatekan dia sekali lagi. Boleh? So, apabila kita differentiatekan ini, kita dapat yang ini. Bila dapat yang ini, cuba masukkan nilai the limit value. Now, baru kita dapat nombor yang cantik. Boleh nak? Okay? So, maknanya sekarang ni, bila kita nak apply L'Hopital tu, maksud dia kita kena tengok lah. Kalau kita jumpa bentuk-bentuk yang kita namakan indeterminate form, baru kita buat. Kalau tak perlu, jangan buat. Okay? Okay, contohnya kalau kita tengok soalan nombor 5 ya. See what happen ya. Soalan nombor 5 ini, kalau kamu tengok, soalan dia yang ini. Macam biasa, kita akan substitute the limit value ke dalam function tersebut. And it end up dengan 0/0. So, ini petanda yang kita akan apply L'Hopital.
Okay, fine. Kita dah nampak idea tu kan. So, jadi maknanya kita akan differentiate yang ini dan kita dapat yang ini. So, from here, kita akan substitutekan nilai X ke dalam. Okay, saya ada buat notation dekat sini. Tengok tak? Note that do not apply the L'Hopital here. Okay, sebabnya saya khawatir apabila kita sebab kita dah terbiasa kan bila nampak bentuk-bentuk macam ni kan. Kamu tengok contoh soalan nombor 4 kan. It begins dengan ini. Kita pun buat L'Hopital nampak bentuk macam ni. Kan? Lepas tu kita kena buat lagi L'Hopital sampai dapat ini. Kena buat lagi nampak bentuk ini. So jadi kamu nampak tak? Pattern-pattern tertentu macam kita dah terbiasa jumpa bentuk yang macam ni nak L'Hopital. Jumpa yang ni nak L'Hopital. Sikit-sikit nak L'Hopital. Without knowing that, contoh yang nombor 5 ini, yang ini betul. Kita buat L'Hopital. Yang ni betul. Tapi, jangan pula bila kamu nampak bentuk ini, kamu nak buat L'Hopital lagi. Sebab, apabila function ini, kita substitutekan nilai X, kita dapat 0/1. Di mana 0/1 tu adalah sama dengan 0. Nampak? So, maknanya kita tak perlu apply L'Hopital pada peringkat ini. So, kita masuk nilai, see what happen. Ya? Yeah? So, macam tu lah. So, maknanya kita akan apply L'Hopital kalau kita jumpa bentuk-bentuk pattern yang indeterminate form sahaja. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada soalan nombor 6 dekat sini. So, kita ada dua soalan kat sini kan. Kita nak dapatkan solve the limit sin x over x squared. Tetapi, cuba kamu lihat nilai dia. When x approaches to 0 from the right and when x approaches to 0 from the left. Boleh? So, jadi, kalau kamu masukkan nilai ke dalam, let's say ini, masuk sini dan masuk sini, maknanya kita akan dapati hasil dia adalah 0/0. Then we know both of the limit, memang kita kena apply L'Hopital. Clear? Okay, now, apabila kita tengok sini, saya buat sini ya. Ini ya. Apabila kita differentiatekan yang ini, kita akan dapati dia adalah cos x per 2x. Ini semua setuju And by right, yang function ni pun sama juga. Function yang sama kan? Yang bezanya hanyalah the limit value. Satu dia x approaches 0 from the right. Ini x approaches 0 from the left. So, jadi apabila kamu cuba masukkan nilai kosong kat sini, apa berlaku? Kita akan dapati apa? Cos kosong dapat, kita akan dapati apa? Cos kosong kan? Cos kosong per 2 darab kosong. Betul? Cos kosong tu 1. Ini dapat 1. Lepas tu yang bawah tu dapat kosong. Kita dapat infinity. Betul? Dapat infinity kan? Hasil yang sama juga kamu akan dapati untuk yang ini. Ini pun dapat infinity. So, bila kita berjumpa dengan keadaan yang macam ni dan kita lihat nilai x tersebut, satu tu approaches 0 from the right, satu lagi approaches 0 from the left. So, tapi both ini dengan ini dapat infinity. Now, kamu kena tanya diri kamu, which infinity? Positive infinity ke ataupun negative infinity? Salah satu mesti positif, salah satu mesti negatif. Nampak tak? So, kalau kamu tengok dekat sini, yang approaches x, yang x approaches to 0 from the right, dia memberikan jawapan positive infinity. Manakala yang satu lagi ni adalah negative infinity. How do we know that? So, cara paling mudah adalah kita masukkan sahaja nilai contoh. So, kalau kita ada macam ni kan, we know that kalau kita buat satu garis nombor, let's say ini garis nombor, ini katakan kosong. So, jadi nilai-nilai x yang menghampiri kosong dari sebelah kanan adalah yang ini, iaitu kosong positif. Nilai x yang menghampiri kosong dari sebelah kiri adalah yang ini, iaitu kosong negatif. Clear?
Itu boleh ya. So jadi kita bolehlah ambil nilai-nilai contoh yang hampir dengan kosong. Janganlah ambil nilai kalau belah sini katakan kamu nak pertimbangkan X sama dengan 100. Jangan macam tu. Itu dah jauh sangat. Ambil nilai, ini jangan ambil macam ni. Ambil nilai yang hampir-hampir dengan kosong. Let's say ambil sama dengan 1. See what happen. Yang ini pula, yang sebelah kiri ini ambillah X sama dengan negatif 1. Jangan ambil X sama dengan negatif 100. Itu dah jauh sangat. Sebab konsep limit adalah approaches. Approaches means that kena ambil nilai-nilai yang hampir-hampir. Dia punya neighborhood sahaja. Boleh? Sebab itulah saya katakan dekat sini, masukkan nilai contoh. Katakan kita ambil nilai contoh X sama dengan 1 katakan. So masukkan ke dalam sini, see what happen. Jadi kamu akan dapati apabila masuk nilai 1 kat sini, maka kamu akan dia akan menghasilkan infinity. Sebab cos 1, contohnya macam inilah ya. Kalau ini kita dapat cos 1 per dengan 2 darab 1. Kan? So cos 1 is always positif kan? 2 darab 1 dapat 2. So maknanya is positive value lah. So jadi ini indicate yang sebenarnya kita memperoleh infinity. Macam ni So ingat balik ya. The issue is which infinity. So we need to know dia plus ke ataupun minus. So sebab itulah kita boleh masukkan nilai kosong. Tapi kalau hasil dekat sini, just a reminder. Kalau hasil dekat sini, ini bukan infinity ya. Kalau kita masukkan nilai ini ke sini, tiba-tiba hasil sini adalah kosong. So kalau kosong tak ada isu lah. Tak payahlah masuk nilai contoh. Sebab kosong memang kosong. Masalah dia kalau kita jumpa infinity, then we must ask ourselves which infinity. Sebab kalau kosong tak ada isu, negatif kosong pun kosong, positif kosong pun kosong. Boleh? So jadi bila kamu ambil nilai contoh, then kamu baru tahu dia punya nilai dia. Dan kalau kamu perhatikan, kalau kamu tekan calculator, let's say kita ambil contoh ini kan. Ini kalau kamu masukkan let's say kosong. Okey. Even yang ini, kalau kamu substitutekan nilai contoh, katakan negatif 1, kalau kamu masukkan macam ni, cos negatif 1 per dengan 2 negatif 1, apa yang kamu dapat? Cos negatif 1 akan memberikan nilai positif tau. Tetapi yang bawah ni, kita dapat negatif 2, betul? So, jadi overall, semua sekali, kita dapat tandaan negatif, betul tak? So jadi sebab itulah kita dapat negatif infinity dekat situ. Alright. So sebabnya dan ingat ya, tadi saya sebut jangan ambil nombor yang besar sangat ya. Sebab kalau kamu ambil nombor yang besar sangat, kamu nampak tak? Saya ada buat notation kat sini. Tengok kamu akan dapati benda ni akan contradict ya. So sebab kalau kita ambil cos yang cukup besar, cos 100 katakan. So maksud dia nilai X tu 100, kita dapat negatif ya. Walaupun 100 tu adalah positif. So jadi sama juga kalau kita ambil cos negatif 100, kita dapat negatif. Nampak tak? So kena berhati-hati kat situ. Nilai contoh yang kamu nak ambil itu mesti yang hampir-hampir. Boleh tak? Boleh terlalu besar. Okey? So itu adalah penjelasan bagi soalan nombor 6. Ini ada beberapa notation lah. Kamu boleh lihat ni, apabila mempertimbangkan nilai-nilai X yang terdekat, mengambil kosong dari sebelah kanan kiri, nilai cos X sentiasa positif. So kamu boleh cubalah. Tadi saya tunjukkan kalau cos 1 memang dapat positif. Kalau cos negatif 1 pun dapat positif juga. Ini dalam degree Jangan tukar radian pula. Dalam degree. Okay. So itu adalah soalan nombor 6. Nampak So agak lain sikit lah soalan nombor 6 ni. Sebab dia punya requirement dia paksa kita supaya memikirkan which infinity yang need to be chosen correctly dalam setiap ini dan juga ini. Okay, done. Okay, good. Now kita pergi kepada soalan nombor 7. Trigo pula. So jadi trigo macam biasa. So macam biasa maknanya kita kena masukkan nilai lah. Nilai X ni apa? X approaches to pi over 2. Pi over 2 adalah 90 darjah kan? Jadi cumanya kita ada secant. Secant ni kita pecah sikit lah.
kita pecahkan sikit. Sebab sebelum kita nak masukkan ke sini, kita cuba pecahkan sikit macam ni. Saya tunjukkan sikit nampak kan? Saya ubah sesuai sikit lah. Secant tu is 1 over cos. Yang ni kan, ini kan secant tu is 1 over cos. Lepas tu tangent ni kita remain as series lah. So macam ni, sebab senang kita nak kira nilai tu dalam kalkulator. So, jadi bila kita substitute kan, ini pi berapa, ini x berapa? Pi over 2. Pi over 2 ada 90 kan? So bila kamu masukkan ke dalam sini cos 90 dan juga tangent 90, kamu akan dapati hasil dia adalah berikut. Yang ni 1/0 over 1 tambah infinity. Okey. So jadi dalam kes ini kita dapat bentuk apa? Dapat bentuk as a whole, kita dapat infinity over infinity. Nampak? Ini adalah bentuk indeterminate form di mana requirementnya adalah memang kita kena apply L'Hopital. Yeah, we are going to differentiate secant x. We are going to differentiate 1 plus tangent x. Okay? So, jadi kita buat dulu. Tengok sini, ini adalah solution dia. Right? Bila kita apply the L'Hopital, what we get? Kita akan dapat yang ini. Ini differentiate, dapat yang ini. Kamu tengok elok dapat yang ini. So, bila sampai yang dalam kotak tu, ini, kotak ni, of course kita akan cuba masukkan nilai x ini kan. So, sebelum masukkan, kita ubah suai dah sikit terms tu. So, sebab tu saya buat sini modify terms terlebih dahulu sebelum kita nak masukkan dia. Nampak? So, jadi bila kita cuba buat, ini kita boleh cancelkan dulu ya. Secant dengan secant kan yang dekat bawah tu. Saya besarkan sikit So, yang bawah tu dapat secant square. Yang atas tu ada secant x, tangent x. So, kita boleh cancelkan secant, boleh cancel. Ini boleh cancel. Yang tinggal adalah tangent x dan juga secant x kat bawah tu. So, kita modify. Tangent x tu is ini sama dengan ini. Ini bukan L'Hopital. L'Hopital dekat sini. Ini pergi sini, ini L'Hopital. Ini betul. Tapi sini pergi sini is modification sahaja. Sebelum kita nak masukkan the limit value ke dalam. Nampak? Okey. Boleh So, jadi bila kita modify, kita dapati hasil kita adalah yang tinggal apa? Tinggal sin x saja. Boleh? So, jadi sampai sini kita masuklah limit value ini ke dalam sin pi over 2. Sin 90 sama dengan 1. Okay guys? So, itu adalah cara macam mana kita nak settlekan soalan nombor 7. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada soalan nombor 8. Okay, ni soalan nombor 8. We are going to solve ini macam biasa. Kita masukkan dulu, see what happen. Kita dapat pi pula. Infinity over infinity. Then, kita akan apply the L'Hopital. Okay, so jadi maknanya, kalau kamu tengok solution kat sini, from here to here is the L'Hopital punya step. Differentiate atas, differentiate bawah. Nampak kan? Ln x, differentiate dapat 1/x. 2 set x, kita dapat 1/1 set x. So, dapat ini. So, kamu, yang ni, saya tunjuk kat sini. Mana dia? Y prime. Is it correct? So, dapat yang ini. Y. Ini. Dapat ini. Yelah, betul lah. Ya. So, yang ini, saya hanya differentiatekan yang ini saja. Ini saya tunjuk contoh. Kalau nak differentiatekan ni. Set X ni. So, inilah. So, dekat sini hasil dia adalah 1/2 set X kan. So, kita boleh cancel lah yang ini. 2 kat sini boleh cancel, ini boleh cancel. So, sebab itulah kita dapat ini sahaja. Boleh tak? So, kamu tengok kat sini. So, jadi cuma saya ada buat notation dekat sini. Ada 2 cara penyelesaian. Dia bergantung kepada kamu. Kamu nak buat macam mana pun boleh. So, yang pertama sekali adalah cara yang ni lah.
Satu lagi adalah kamu buat macam ni. Ini pun boleh juga. So kamu tengok yang ni So sini pergi sini L orbital. Okey. So sampai sini kita cuba substitutekan ke dalam. Apa yang berlaku adalah kita jumpa gini. Kita susun dululah. Ini pergi sini kita susun dulu biar nampak elok sikit dia punya terms tu kan. So kita dapat yang ini. So bila sampai sini kita cuba masukkan nilai the limit value. Kita dapat infinity over infinity. So kita akan apply the L orbital again. Buat sekali lagi. Boleh? So apabila kamu buat sekali lagi yang ini, kamu dapat ni lah. Dapat yang ni. Sama ada kamu nak guna cara ini pun boleh ataupun cara sebelah tu. Sebab kalau kamu guna cara ini, kita akan rearrange balik. Kita nak susun balik term tu biar nampak cantik. So sebab itulah saya darabkan dengan ini. Saya besarkan sikit Nampak tak? Kita asalnya ada ini. Right? So jadi kalau kita nak buat L orbital boleh. Tetapi kalau kita tak nak buat L orbital, kita cuba rearrange balik. Maksud dia rearrange tu bermaksud kita darabkan dengan X dia lah. Dengan set X dia. Macam ni pun boleh juga. Di mana apabila kamu darabkan macam ni, kita dapat 1 per set X. Ini setara sebenarnya. Ini dengan ini adalah setara. So kalau kamu buat kesetaraan macam ini, maka kita tak payah apply L orbital sekali lagi. Nampak tak? Tetapi kalau kamu melihat daripada sini, cuba substitutekan nilai, kamu akan jumpa yang ini. Kamu nak apply L orbital pun boleh. Tak ada masalah kat situ. Kalau kamu cuba macam tu, kamu akan dapat hasil yang sama juga. Saya tunjukkan dekat sini. Please have a look this part. Okay? So jadi itu adalah penjelasan bagi soalan nombor 8. Okay guys? Okay, good. Now kita pergi kepada soalan nombor 9 pula. Ini agak mudah So jadi soalan nombor 9, kita nak solve exponent X over X kuasa 2. Masukkan sini nilai the limit value, kita dapat 0 over 0. We are going to apply the L orbital. Okay, boleh nak? So ini differentiate dapat yang ini. Tapi apabila kita cuba substitute the limit value, kita jumpa lagi bentuk infinity over infinity. Then we need to apply the L orbital again. Buat sekali lagi. So 2 kali lah. So maknanya hasil kita nanti adalah yang inilah. Yang tinggal adalah, yang hasil kita adalah exponent X over 2. Masukkan the limit value, see what happen. Macam ni. Then kita akan dapati hasil dia adalah exponent infinity. Exponent infinity over 2. So by right dekat sini over 2 lah. Dekat sini is over 2. Okay. So exponent infinity sama dengan infinity. Infinity over 2 dapat infinity. Boleh? So itu adalah jawapan dia. Okay guys? Boleh nak? Okay. Jadi kamu perhatikan dalam soalan 1 tadi sampai soalan 9, mostly function yang diberikan kepada kita yang ini adalah dalam bentuk fraction. Nampak tak? Jadi bila dalam bentuk fraction, dia memudahkan kita untuk justifykan kalau kita dapat bentuk 0 over 0 ataupun infinity over infinity, straight away kita akan apply L orbital, differentiate atas, differentiate bawah, dan kita see what happen lah. Kalau requirementnya perlu L orbital again, then we need to do it. Tapi soalan 9, soalan 10, sorry, kamu nampak kat sini tak ada fraction kan? Yang ini hasil darab 2 function. Nampak tak? So jadi apabila kamu jumpa bentuk-bentuk macam ni, berhati-hati. Okay, contoh, when we try to substitute the limit value, we are going to get this. Clear? Nampak tak? Jadi bentuk ini adalah bentuk indeterminate form, di mana kita akan apply L orbital.
Betul? Tapi requirement L'Hopital basically dia perlukan fraction. Jadi bila yang asal tak ada fraction tapi requirement perlu fraction, maka jadikan dia fraction. Boleh? So contohnya macam ni. Ini yang asal. Betul? Bila kita cuba calculate dia, kita dapat bentuk yang macam ni. Okey, tak cantik. Jadi maknanya dia adalah salah satu bentuk indeterminate form. So kita nak apply L'Hopital. So macam mana kita nak jadikan fraction, kamu boleh jadikan dia macam ni. Kamu nampak? Ini bentuk setara ya. Ini dengan ini bentuk yang setara. Ya. Bentuk sahaja, patternnya sahaja kita ubah supaya muncul fraction. Boleh? So that is the idea. So jadi dari sini baru kita boleh apply L'Hopital. Nampak tak? So L'Hopital hasil dia adalah seperti yang kamu nampak dekat sini. Please have a look. Boleh? So saya ada tunjukkan lah. Yang inilah ya. Yang ini. Untuk yang 1/x kat sini. Right? Untuk sin ini dekat sini. Ni dia. Okay? So kamu kena tengok lah. Kamu kena tengok elok kat sini. So antara penjelasan lain, yang 1/x ini okey lagi kan. Yang sin 1/x ini mungkin kamu boleh tengok kat sini. Mungkin lebih jelas lagi. Kan macam mana kita nak dapatkan dia punya derivatif dia. Boleh? Okay, please have a look dekat sini carefully this part. Ya, ini benda basic sebenarnya yang kita dah belajar dalam chapter sebelum ni. Cuma takut kamu terlupa. Alright? So, bila kita dah buat L'Hopital dekat sini, kita tengoklah yang mana boleh kita permudahkan. Kita permudahkan terms dia, yang kena cancel lah. Dan akhirnya kita hanya dapat cos 1/x sahaja. Nampak? Dan bila dapat ini, kita cuba substitute the value. Ya, 1/x, 1/infinity. 1/infinity is kosong. Maka cos kosong adalah 1. You see? Okay. So, itu adalah soalan nombor 10. Jadi soalan nombor 11 pun sama juga sebenarnya. Pattern dia sama, iaitu hasil darab dua fungsi. Okey, ini nombor 11. Okey ya. So dekat sini cuba masukkan nilai sini, kita dapat bentuk yang ini indeterminate form. Of course kita akan apply L'Hopital, tapi kita kena buat fraction terlebih dahulu. Wujudkan yang ini supaya memudahkan kita. This is what I mean by kita nak dapatkan yang ini. Nampak tak? Ini dalam kotak ni kan. Ini dengan ini is the same form. Ya, benda yang sama, setara je. Tapi satu tu, yang ini tak ada fraction, yang ini ada fraction. Nampak? So, bila kita dah wujudkan fraction tersebut, baru kita differentiatekan atas dan juga bawah. Okey? Boleh? Okey, jadi kamu boleh lihat kat sini lah ya. Cuma nanti ada notation kat sini. Kamu nampak kat sini. Saya cuma khawatir apabila kamu nampak benda-benda macam ni. Ini kan kita boleh baca macam mana? X approaches to 0 from the right. Ingat tak ada soalan yang berkisar tentang infinity tadi tu? Kalau kita jumpa infinity, then we can ask ourselves, which infinity? Tapi kalau jumpa kosong, tak perlulah. Kan? Even kalau kita dapat negative 0 pun, 0. Positive 0 pun 0 juga. Sama je. So, tak payahlah. So, tak perlu masuk nilai contoh lah maksud dia. Itu maksud dia. Boleh nah? Okey, settle bentuk soalan-soalan yang macam ni. Now, kita pergi kepada soalan yang nombor 12 ni. Ada dua function. Ingat tak? Tadi saya kan dalam permulaan saya ada tunjukkan ada 4 kan. Bentuk indeterminate form kan ada 4. Saya terangkan 1, 2, 3, 4 kan. Yang nombor 4 tu, saya tulis apa? Kalau kita jumpa infinity plus ataupun minus infinity. Bentuk yang macam ni kan. Sebenarnya, yang bentuk yang nombor 4 ini, sebenarnya ini datang daripada satu function. Ini datang daripada satu function yang lain. So jadi, dalam when kita nak solve limit, dia pecah dua tau. Dia pecah dua. Ya? Dia pecah. Nak pecah dua tu okey.
Ya, by law okey, tetapi yang tak okeynya adalah kalau yang mula-mula tu dapat infinity, satu lagi pun dapat infinity, itu yang problem. Kalau kita pecah dua, let's say ini dapat 1/2, contoh, ini sebagai contoh je lah. Ini yang ni pula dapat 1/2, ini fine, ini dapat 1, kan? Tapi isu dia adalah kita dapat ini. Bila dapat ini, the idea is kita akan combinekan terlebih dahulu kedua-dua function tersebut, baru kita cerita. Boleh? Ini yang saya cuba sampaikan. Kamu nampak Ini function yang pertama, ini function yang kedua. Masukkan nilai the limit value, see what happen. Kita dapat 1/0 tolak 1/0, infinity tolak infinity. What is the answer? 0. Adakah kosong? Mungkin kosong, mungkin bukan. Ya, tapi yang isu adalah kita tak boleh lah, sebab infinity tu is not a number. So it is very hard to justify dia adalah kosong. Ini kebetulan jawapan dia kosong, kan? Tapi dia tak semestinya kosong. So it depends pada function tu juga. Okey. Tapi itu settle So jadi kita kena combine. Apa maksud combine? Kita gabungkan dia. Boleh? Ini kita darab silang lah, ya. Ini kita darab silang. Ingat lagi kan? Kita darab silang. So kita dapatlah yang ini. Nampak? So ingat semula. So apabila kita dah combinekan dia, make it bigger for you. So bila dah combinekan dia, kita akan cuba masukkan nilai limit ke dalam. Nampak? Bila kita cuba masukkan limit dalam, dan kita telah pun ada satu kita dah ada satu fraction saja, kan? Ada seolah-olah yang dua function yang kita combinekan tu dah jadi satu, betul? So jadi kita hanya ada satu numerator dan satu denominator sahaja. So when we try to substitute the limit value, kita dapat 0/0. Then we know kita kena apply L'Hopital. Clear? So ini adalah L'Hopital dia yang dekat bawah ni. Cuba masuk lagi. Bila masuk lagi dapat 0/0 lagi, apply L'Hopital again. So dua kali kena buat. Jadi buat sekali lagi dekat sini. Cuma hati-hati kat sini sebab bila kita nak differentiatekan yang ini, kamu nampak yang ini nampak tak? X cos X. Dekat sini kamu hati-hati sebab kita akan applykan product rule kat situ. Hati-hati kat situ. Kamu kembangkan elok-elok. So belah sini ada sin X, kan? Sin X ni okey. So apabila kamu cuba selesaikan keseluruhan, cuba permudahkan dan sebagainya, kamu akan dapati yang belah bawah tu adalah yang ini so jadi kena buat hati-hati kat situ. So jadi that is the idea. Bila kita sampai ke peringkat yang ini, kamu masukkan di limit value, dan kita dapati hasil dia adalah 0/2. Ini okey lah, 0/2 sama dengan 0. Nampak kan? So itu adalah cara macam mana kita nak buat. So maknanya dekat sini, apa kita buat kat sini? Kita akan combine dulu, lepas tu apply L'Hopital 2 kali, dan kita dapat jawapan. Itu adalah soalan penjelasan bagi soalan nombor 13. Okey, kita dah jumpa banyak pattern, kan? Kita jumpa apa tadi? Kita dah jumpa yang ada fraction, kita dah jumpa macam ni, kita dah jumpa. Ini nombor 1. Lepas tu ini kita dah jumpa fx darab gx pun kita dah jumpa, kan? Di mana kita kena buat fraction lah kat sini. Dan kita dah jumpa juga bentuk yang kalau fx tambah gx. Ni kan, ini fraction juga. So kita tak nak treat dia asing-asing, kita nak combinekan dia. So 3 bentuk kita dah tengok, kan? Satu lagi bentuk yang kita boleh tengok, itu yang melibatkan ln. Okey, itu berada pada soalan 13. Here we go. Nampak dekat sini? So bentuk-bentuk macam ni sebenarnya bila kamu tengok saja, kamu dah boleh agak sebenarnya apakah yang kita kena buat sebenarnya. Bentuk-bentuk yang macam ni, kamu tengok bentuk soalan nombor 13, soalan nombor 14, semua tu adalah mesti kita menggunakan ln.
Okey, tengok kejap nombor 14 macam mana. Nampak? Macam ni kan? So even kalau kamu cuba masukkan nilai kan bentuk tu agak pelik. Dia akan jadi infinity over apa ni? 1 per infinity. So infinity power of 0. Untuk contoh 14 kan. Sini apakah jangkaan kamu? Adakah jawapan dia 1? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. So memang dalam contoh 14 contohnya, dalam contoh 14 memang dapat 1. Kebetulan dapat 1, nampak tak? Dapat 1. Tetapi kamu jangan lupa macam mana kita nak justifikan infinity kuasa kosong tu, sebab infinity tu is not a number. Kan? So kalau 5 kuasa kosong, okey lah dapat 1. Because ini adalah the real number. Tapi infinity is not a number. So jadi susah kita nak justifikan jawapan kita. We need to do something. Nampak Okay, so now kita patah balik ke soalan nombor 13. Ini adalah cara macam mana kita nak menggunakan loan tersebut. Kamu boleh tengok lah ni ya, dalam handout saya pun ada saya terangkan cara ini. Ini adalah part of the exercise yang kamu boleh cuba. So idea dia adalah kita nampak je function ini kan. Kita terus buat setting. Katakan y sama dengan 1 tambah x 1 per x. Lonkan both side. Kita dapat ln y sama dengan ln 1 tambah x 1 per x. Oleh sebab kita pakai ln ataupun log dan sebagainya, kita boleh pakai ln ataupun log punya properties, whereas ini boleh letak dekat sebelah, betul? So our left hand side dapat ini, right hand side dapat 1 per x ln 1 tambah x. Nampak? Boleh tak? So jadi kita nak settlekan yang ini sebenarnya. See what happen limit dekat situ kalau kita nak buat. Tetapi dalam kes yang macam ni, kamu perasan tak? Macam mana kita nak buat yang ini kalau dia tak ada fraction? Ingat tak? Dalam topik-topik penggunaan L'Hopital, dia kena ada fraction. Tak ada fraction, kita susah nak buat. So, dekat sini kita dapat lihat dia sebagai hasil darab dua function. Betul tak? 1 per x satu function, satu lagi adalah ln 1 tambah x. So, how to make it fraction? Kita buatlah. So, jadi, ini sama dengan, bentuk ni dah cantik. Kita boleh buat ln 1 tambah x per x. Sama kan? So, adakah dia fraction? Ya. Then, we can talk. Nampak? Boleh? Okay, good. So, inilah yang saya cuba terangkan kepada kamu dekat solution dekat sini. Kamu boleh lihat ya. Nampak? So, jadi kamu lihat dekat sini. Nampak tak dekat sini? Yang tengah saya conteng kat sini. Ini telah pun dalam bentuk fraction. Bila fraction, macam biasalah. Kamu cubalah substitute the limit value. See what happen. Bila masuk dekat sini, kita dapat bentuk. Ya. We need to apply the L'Hopital. Nampak so jadi kita dapat, ini dapat hasil apa ni? Dapat 0 per 0, betul tak? So jadi we need to apply the L'Hopital, di mana kita akan differentiatekan atas dan juga bawah. Differentiate yang ln 1 per x dapat ini. Ln 1 tambah x dapat ini. Differentiate x dapat 1. Nampak? Dan bila sampai sini, bila sampai dekat sini macam biasa, cuba substitute balik the limit value dan kita dapat 1 kat sini lah. So jangan lupa belah kiri kita ln y tau, belah kanan kita 1. So maknanya kita dapat ln y sama dengan 1, betul? Maka y sama dengan eksponen 1. Clear? Boleh? So jadi maknanya jawapan kita eksponen lah sebenarnya. Y sama dengan eksponen. Y tu apa? Y tu adalah yang ini. Ini adalah Y kita. Kan? So, jadi itulah cara dia macam mana kita nak buat. Here we go. Ada tunjukkan rupanya. Kat sini, dapat nilai sama dekat sini. Ya? So, jadi kita nak dapatkan Y sebenarnya. This part is really is the Y. Saya copy and paste saja. Okey, itulah cara macam nak buat. Sama juga soalan nombor 14. Kamu tengok. Idea yang sama juga kamu boleh tengok ya. Ln ini kita ln both side ya. So saya kasih cantik sikit lah. So kita ln both side. Lepas tu turunkan ini, turunkan kuasa di sebelah
Ya, dapatlah yang ini. Nampak? So, jadikan dia fraction. Fraction, nampak tak? Yang ini. Then, kita substitute dia nilai. Nampak? So, kalau kita substitute dia nilai, kita dapat infinity over infinity, correct? So, jadi, ini adalah indeterminate form. Apply the L'Hopital. Differentiate atas, differentiate bawah. Then, you are going to get this. Masuk nilai, kita dapat kosong. Maksud dia, ln y kita dapat kosong. Maka y adalah eksponen kuasa kosong. Eksponen kuasa kosong sama dengan 1. Sebab eksponen tu really is a number. Boleh? So, itu adalah jawapan untuk soalan nombor 14. Okay? So, settle yang itu ya. So, kita pergi kepada soalan 15 pula. Ini dah lain ya. Soalan nombor 15 ini, dia dah start bertanya tentang converge ataupun diverge. Right? So, jadi kamu kena hati-hati kat sini macam mana kita nak buat dan sebagainya. So, kadang-kadang kita mungkin akan apply the L'Hopital. So, it depends lah. Contoh macam ni. So, apa maksud converge? Converge tu, kalau kita cuba try to solve this question, kita dapat suatu nilai. Contoh macam tadi lah. Contoh ini. Kita selesaikan ini. Sekejap, kecil sikit ya. Kita selesaikan yang ini, kan kita dapat hasil dia 1 kan? So, maksud dia, in this case, kita boleh katakan dia converge. Ya, kalau dia suatu sequence lah. Let's say saya buat macam ni. Let's say kita ada pasal ni pakai X kan. Katakan AN sama dengan, saya buat macam ni. Katakan N power of 1 over N. Contoh macam ni. Ini sequence katakan. Right? Ini sequence. So, kita nak tengok apa yang berlaku. Adakah dia converge ataupun diverge when N approaches to infinity. Macam ni. So, maknanya kalau ini soalan dia samalah dengan kalau kita setting limit N towards infinity. Macam ni. Lepas tu, function dia adalah N 1 per N. Betul? So, kita nak solve this part. So, how to solve it? How to solve it adalah sama macam ni. Nampak? Nampak tak kita punya hubungan kita? Kita belajar L'Hopital semua tu kan? Tapi more or less, lebih kurang sama je. You see? Boleh? Okay, now, have a look here. Sebenarnya, saya nak bagi tahu kita akan guna L'Hopital juga kejap lagi. Cuma bentuk soalan tu sedikit berbeza sebab ada perkataan sequence ini. Kan? Dia tanya converge or diverge. Dapat nombor tak? Kalau dapat nombor, dia converge. Kalau dapat infinity, dia adalah diverge. Tapi ada keyword kat sini, when N approaches to infinity. Maknanya kita nak selesaikan yang inilah. Ni. N plus 1, N minus 1, N. Macam tu. Nampak tak? Bentuk soalan ni macam ni, kamu agak-agak macam mana? Bukankah bentuk yang macam ni kita pakai ln punya approach? Ingat tak? Yang soalan nombor 14 tadi tu, kan bentuk hampir-hampir sama je. Kita pakai ln, betul tak? So, jadi kita akan apply the same method now. Clear? Nampak tak kat sini? So, hati-hati kat situ. Kita start from this. And then, kita akan applying ln both side. Boleh? Nampak tak? So, jadi kita akan dia apa ni, kamu nak gunakan cara macam mana pun tak apa dari segi penulisan. Cuma the idea is kita akan learn both side. Kalau kamu nak buat y dulu pun boleh juga. Ya, y sama dengan apa? N tadi kan? N plus ni, N plus 1 macam ni pun boleh. So, learn both side. That is the idea yang kita nak brought out yang kita nak bring out here. Yang boleh kita selesaikan soalan ini. So, bila kita learn both side, prosedur dia macam biasa. Seperti yang kamu nampak ni lah. Kita akan cuba adakan fraction. Nampak tak? Lepas tu applying the L'Hopital macam biasa. Nampak? So, jadi
bila kita sebut L'Hopital, kita akan differentiatekan atas dan juga bawah. Nampak tak ini? So kita buatlah, ada saya tunjuk dekat sini cara dia, cara macam mana nak differentiatekan 1 per n, macam mana nak differentiatekan ln n tambah 1 per n tolak 1. Ini saya tunjukkan. Cuma saya tunjukkan ini, saya tak adalah buat n, saya buat dalam bentuk yang kita familiar kan. Sebenarnya kalau kita nak ddx kan 1 per n ataupun ddx kan 1 per x, kita dapat yang ini. Okey, ini tak perlu tunjuk. Ini saya tunjukkan saja ya, supaya kamu dapat refresh baliklah kita punya itu. So macam mana kita nak buat how to differentiate ini pula saya tunjukkan dekat sini untuk sebagai bantuan kepada kamu. Right? So please have a look this part. So cuma kita nak pakai mana? Kita nak pakai yang ini dan ini je sebenarnya. So macam mana kamu buat? Kamu kena buat secara berhati-hati. So I show to you macam mana kita nak buat ini dan juga sini. Boleh? So please have a look this part. Yang ni ya. Okay. So jadi bila kita dah dapat, then we know. Right? Then we know kita akan dapat inilah. Lepas differentiate itu, dapat ini dan ini. Dan kita akan cuba substitutekan nilai n juga kat sini. Cubalah. Dan kita dapat 0 per 0. Kena apply L'Hopital lagi. Okay, dekat sini. So, bila kita apply L'Hopital, buat secara berhati-hati. Kejap. Sini kita, ya betul. Ini no. Kita permudahkan dulu boleh tak? Dekat sini kita permudahkan dulu. Bila kita permudahkan, kita akan dapat yang ini. Okay? So this part tak ada kot. Ini kita permudahkan ini, kita dapat yang ini. Nampak kan? Betul kan? Kita permudahkan 2n. Ya betul. So kita permudah. So maknanya this part tak ada lagi. Ini kita tak ada apply L'Hopital, kita cuma apply L'Hopital sekali je kat atas tadi. Betul tak? Okey, betul. Ini kita applykan sekali, kita dapat yang ini. And then kita modify, kita dapat yang ini. Bila sampai sini, baru kita cuba masukkan ke sini. Nampak kan? Dan bila masukkan limit value, kita dapat infinity over infinity. Then kita kena apply the L'Hopital lagi. So 2 kali je lah. Nampak So jadi bila kita dapat kat situ, kamu boleh tengok boleh tengok. Kita boleh cancel here, cancel there dan sebagainya. Dan kita dapat 2. So jadi macam itulah. So jadi seolah-olah tadi tu kita dapat macam ni lah. Ingat tak tadi kita ada ln y kan? Ini kan kita buat jawapan kan. Seolah kita dapat macam ni lah. Dapat ln y sama dengan 2. Macam tu. So y sama dengan eksponen 2. Nampak tak? Ini yang kita nak buat. Tapi dari segi penulisan dia kan kita pakai an. Kan? So, jadi benda yang sama lah berlaku kat sini. Nampak tak kat sini? Sama je sebenarnya. Kan? an tu adalah y. Macam tu. So jadi memang hasil akhir kita sebenarnya kita dapat eksponen 2. Jadi oleh sebab dapat suatu nilai, kita katakan dia converge. Nampak? So ini adalah kita punya conclusion kita. The sequence is converge to exponent power of 2. Boleh? So itu adalah soalan nombor 15. Ini berkenaan dengan sequence. Boleh? Okay, now satu je soalan sequence ni. Okay, tak apalah ni sequence. Sebab soalan nombor 16 dah start dengan series ya. Dekat sini nampak tak? Okay, dekat sini adalah series. Boleh? Okay, so sekarang ni determine whether the series converge or not. So maksud dia kita nak tahulah dia converge ataupun diverge. Boleh? Okey. Mungkin ada beberapa cara untuk kamu dapatkan jawapan, tapi one of it adalah kita akan melihat dia dalam sebagai suatu siri geometri. Okey. Nanti kita akan bincang dalam soalan yang beberapa bawah nanti tu. Kamu akan ada idea apa lagi soal
Apa lagi solution yang boleh kita buat ya kalau kita jumpa bentuk yang macam ni? Kamu boleh tanya diri kamu, mungkin ada alternatif kaedah how to solve this kind of series. So, for time being, saya nak bagi tahu kita nak melihat dia sebagai suatu siri geometri. Alright? So, jadi untuk siri geometri ini kamu tengok kat sini ya. Kamu kena ingatlah siri geometri tu yang bentuk yang macam mana kamu kena tengok dulu siri geometri tu dia mesti dalam bentuk bentuk macam mana ya. So dalam bentuk yang secara umum ya, dia ini tulis tak ada ya. Dia maksud dia AN dia punya AN dia dalam bentuk inilah R N tolak 1. So macam ini secara umum. Okay, di mana kamu akan nampak so A tu apa? A tu adalah the first term kan, sebutan pertama kan. Yang R tu adalah nisbah sepunya ataupun the common ratio A dengan R tu kan. So di mana kamu akan nampak R ni dengan suatu kuasa N macam tu lah. So jadi maknanya kalau kamu cuba ubah suai soalan yang asal, ini soalan asal jadi cuba kamu tengok pattern dia, kamu nampak kat sini. Dari sini kan, kamu dah nampak kan dia punya R tu apa. Nampak tak? Sebab tadi kita ada apa? AN kita adalah A, R, N kuasa 1. Nampak? Nampak tak? R tu kat mana sekarang? Ini kan? Ini sama dengan yang ini, betul tak? So, maknanya R tu sebenarnya adalah negatif 1/4. Clear? Itu yang kita dapat lihat dia dalam bentuk geometri, siri geometri. Saya sebut siri sebab kita ada summation kat sini ya. Summation ini adalah siri So jadi kita kena ubah bentuk dia. Kamu lihat kat sini, saya cuba ubah bentuk asal dia. Nampak tak? Saya cuba maksud dia kalau kita lihat soalan ni kan, kita nampak yang 5 ni okey, 5 ni kamu letak luar pun tak apa. Kan sebab dia nombor je kan. So sebab itulah kita dapat 5 tu kat sini. Yang tinggal tu adalah yang ini, betul tak? Yang tinggal tu adalah yang belah dalam tu adalah negatif 1 kuasa N dan juga 4 kuasa N. Macam tu. So, saya ubahlah pattern dia. Ini, kan sama dengan ini. Nampak? Sebab saya nak nampakkan R tu dekat mana. So, this is basically is the R. The common ratio. Itu yang kita nak tahu tu. Sebab geometri ni, bila siri geometri, as long as kita nampak pattern dia, suatu pattern geometri, jadi tugas kita adalah untuk tarik keluar, untuk mengenal pasti what is the R. Nampak? So, dari sini, kita dah jelas bahawa this is the R value. R sama dengan negatif 1/4. Macam tu. Boleh? So kamu kena tengok baliklah di dalam geometric series yang berkaitan dengan converge ataupun diverge. Saya tulis kat sini, kalau untuk geometric series geometric series, kalau kita nak tahu dia converge ataupun diverge, sebenarnya kita nak lihat apa? Kita nak lihat nilai common ratio tu. Di mana kalau nombor 1 is it correct? Kalau common ratio tu ini, kalau kita ambil modulus kena ada modulus. Kalau modulus R itu lebih besar dan sama dengan 1, maka dia adalah diverge. Series tu diverge. Nombor 2, tapi kalau modulus R tu is less than 1, maka the series is converge. Ini kamu kena ingat. So now tadi soalan tu adalah R sama dengan negatif 1/4. Betul tak? So dari sini modulus negatif 1/4 adalah 1/4. Betul? So, maknanya kita dapat 1/4 lah. Betul? So, 1/4 ni is less than 1. Betul tak? Maka, dia adalah converge. Clear? Boleh? So, ini yang saya nak sampaikan. Ini dia. Kamu kena tengok lah. So, ini kan. Here we go. Kita dapat ini kan. So, jadi ini indicate that dia adalah converge. Okay, kita dah jawab soalan. Right? So, this part dekat bawah ni tak payah buat sebenarnya. Ini kalau kita nak cari dia punya apa tu? Yang kalau kat bawah ni kita nak cari dia punya
the sum of the series. Yang ini, yang saya guna yang ini adalah kita nak cari the sum of the series kalau nak cari. Ya, so biasanya dia senang ya kalau kita nak cari. Okey, perkataan ini kan, this ni sum of the series. Ya, kalau sum of series ini, kalau dia melibatkan geometri, dia senang. Geometri senang sebab kita ada rumus kan, iaitu S infinity A 1 tolak R. Tapi kalau dia bukan siri geometri, kadang-kadang dia jadi susah. Contohnya kalau kita ada, let's say, telescopic series contohnya kan. So kita kena main-main dengan dia punya kembangan dia, potong sana potong sini. So a bit tricky juga dekat situ. So sebab itulah dalam topik subtopik yang macam ni, kita jarang bertanya the sum of the series. Kita hanya bertanya dia converge ataupun diverge sahaja. Boleh? So itu sahaja sebenarnya. So jadi, tapi untuk siri geometri ni agak special lah ya, sebab dia ada dia punya own punya formula, iaitu S infinity macam ni kan, di mana kita boleh carilah. Boleh nah? So kamu tengok di sini, A ni apa? A ni adalah dia punya first term dia kan. Sebutan pertama, R ni adalah common ratio dia. Jadi R ni kamu jangan ambil R tu 1/4 ya, sebab originally R tu adalah yang ini, negatif 1/4. So sebab itulah kamu akan masukkan negatif 1/4 tu dekat sini. Sebab tu kamu dapat yang ini. Nampak? Jangan ambil 1/4 saja, tetapi negatif tu kena diambil kira sekali. Yang 1/4 ni lepas kita moduluskan. Kenapa kita nak moduluskan? Sebab kita nak justifikan dia punya converge ataupun diverge. Itu je. Tapi the originally R is minus 1/4. So when we are going to substitute into the formula for S infinity, of course kita kena pertimbangkan negatif 1/4 kan. So kita ambil lah. So, jadi kita dapat nilai dekat sini. Ini betul sum of the series. Ya, so maksudnya siri geometri ini akan converge kepada 4, and really is 4 tu adalah sum of the geometric series. Ini betul. Boleh? Okey. Ini adalah penerangan bagi soalan nombor 16. Okey, soalan nombor 17 kita tengok kita learn something lah, pelan-pelan kita learn ya. Determine whether function ini converge ataupun diverge. Right? So dekat sini kita akan guna apa kat sini? Kat sini kita akan apply. Bila kita tengok macam ni kan, we are given this kind of function, expression lah kita sebut. Expression terms ke apa ke semua kan. Kita nampak kat sini. Ini adalah series. So kamu kena ingat, series tu ada banyak kita ada geometric series, ada TOD, comparison, ada p-test, kita ada integral test, kita ada ratio test, root test, alternating dan sebagainya. Ada banyak. Kamu kena pilih yang bersesuaian. Nampak? So, bila kita tengok, kita cuba dengan beberapa test yang mudah dulu. Adakah bentuk ini bentuk geometri? Nampaknya tidak lah. Sebab kalau kamu tengok handout saya, siri geometri ini ada pattern-pattern tertentu yang kita boleh guna. Tak semua boleh guna. So bentuk-bentuk macam ni yang kita boleh terperasan adalah ini mungkin kita boleh guna test of divergence, boleh ya. TOD mungkin kita boleh guna integral, ya, integral test for series. So mungkin juga kita boleh guna ratio test. Contohnya macam tu. Tapi kita tak pastilah sebab kadang-kadang ratio test ni mungkin jadi, mungkin tak jadi. So kita tak tahu. So kita boleh start dengan benda-benda yang mudah-mudah dulu. TOD ke, ataupun mungkin kamu nak cuba dengan, let's say, comparison test. Boleh? Yang ni kamu boleh buat. So nampak tak? Kita boleh buat pelbagai. Tapi kamu kena tahulah ciri-ciri TOD tu macam mana, integral tu macam mana, ratio tu macam mana. Dia ada rumus dia dan ada dia punya justification dia. Dia converge bila, diverge macam mana. So comparison pun sama juga. So jadi satu soalan kat sini boleh multiple. So boleh pakai pelbagai test untuk hanya menentukan dia converge ataupun diverge. Ingat, hasil dia tak mesti sama tau. Dia converge ataupun diverge, idea dia adalah
last kali dapat nilai tak? Dan kita nak lihat nilai itu. Dan nilai itu sebenarnya bukan sum of the series. Kena ingat yang itu. Ya? Dia hanya satu indikator sahaja untuk menentukan, oh, dia adalah converge. Oh, dia adalah diverse. Kecuali yang geometric series. Sebab geometric series ada bagi kita formula untuk S infinity. That is okay. Nampak? Right. Okay, dekat sini kita cuba TOD lah yang paling mudah ya. Test of divergence. Kamu tengok balik, ini adalah syarat TOD. TOD kata apa? Test of divergence dia kata, kalau kita ada ini, and whatever function dekat sini kan, kita set up limit. Kita boleh set up limit. Okay, set up limit. Kalau limit tu, kalau hasil limit itu, kita dapat infinity ataupun does not exist, ataupun kita dapat limit itu tak sama dengan kosong. Contohnya limit itu bila kita set up limit macam ni, kita set up limit, maksud dia kita ada limit n approaches to infinity n plus 1 over n. Katakan kita dapat nombor, contohnya 1/5, 1/10, dapat nombor Bila dapat nombor, samalah dia tak sama dengan kosong. Kalau dapat nombor, maka kita katakan the series is diverged by TOD. Clear? So, kamu tengok balik handout So, jadi bila kamu cuba selesaikan this part, ini dia akan kembali semula kepada apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu L'Hopital lah, apalah semua. Sebab ini is the limit problem kan, is the limit problem. So maknanya when we try to apply this, dia end up dengan apa? Bila kamu substitute the limit value, kamu dapat apa? Infinity over infinity, correct? So this is what we call the indeterminate form. Maka we need to apply the L'Hopital. Adakah dia dalam bentuk fraction sekarang? Yes. Senang cerita sebab we are going to differentiate atas and differentiate bawah. And it end up dengan yang ini dan dapat 1. Alamak, dapat 1, dapat nombor kan? Bila dapat nombor, apa kata TOD? TOD kata, kalau dia tak sama dengan kosong, maka dia diverge. Nampak? So, kita follow je lah. Nampak tak? So, asal kita nak sebut dia diverge sebenarnya. Tapi diverge by apa? By TOD, test of divergence. Nampak? So dekat sini, ini sebagai contoh lain lah ya. Ni apa ni? Saya buat macam ni. By TOD. Kalau ada bentuk yang macam ni, okey, tak apalah. Ya. Yeah? Right. Ini mana soalan dia? Ni soalan dia. So ini adalah divergence. Untuk ini kita pakai applying the TOD. Ini adalah nombor 17. Boleh? So, nombor 18, tengok. Finds. Okay. Dia find sum. Ni hati-hati ya. Cuma kita sangat beruntung sebab ini dia adalah siri geometri. Okay? So maknanya kena ada idea jugalah ya, find the sum of the series. Kalau lah di siri geometri, cerita kita jadi senang sebab kita tahu siri geometri ada rumus dia, right? Kita ada S infinity A 1 tolak R, betul? Jadi tak apalah, ini betul. Tapi kalau dia bukan siri geometri, dia ceritanya lain. Ya, soalan ini pun dia tak sebut pun converge ataupun diverge. Dia terus tanya find the sum of the series. So, jadi kita kena pastikan dia adalah geometri lah. Jadi, ini adalah beberapa cara pula. Cara macam mana kita nak buat. So, kita pecahkan sesatu dulu. Nampak tak kat sini kan? Kita pecahkan satu ni dengan ni. Lepas tu ini dengan negatif satu. So, sebab tu kamu dapat 2 term kat sini. Nampak tak? So, macam ni So, kita selesaikan satu. So, jadi maknanya ini adalah proses pecah Sekejap Ini kita proses, kita pecahkan kepada 2 bahagian. Ini fine. So,
tiba-tiba dapat ini dengan ini. Macam dapat ni? Saya tunjukkan dekat atas kat sini. Ya, macam mana kita dapat. And of course, kita akan cuba simplifikan dululah semua ni kan. So, jadi, bila kamu simplifikan ini, nampak So, jadi kita dapat last sekali 1/2 N tolak 1. Dekat sinilah kamu kena bijak untuk play around dengan index lah, dengan macam-macam. Ini kena hati-hati. Nampak tak? Jadi, untuk ini, penjelasan dia adalah dekat sini. Untuk ini pula, penjelasan dia adalah kat sini. Sebab kenapa kita kena hati-hati kat ni? Dekat sini sebab kita nak beri kena kenal pasti dia punya R. Nampak Cuba kamu lihat apa yang saya buat. Dekat sini 1/2 N tolak 1 adalah sama dengan, setara dengan penulisan dia adalah 1/2 kuasa N bahagi 1/2. Betul? Betul tak? Betul kan? So, ini sama dengan yang ini. Dekat sini, kamu dah nampak kan? R dia apa kan? R dia adalah 1/2. Correct? Betul? So, jadi benda-benda macam ni. Cuma ini bukan A tau. Ini bukan A dia ya. Okay? So, jadi yang ini pun samalah. Nampak tak cara kita pecahkan? Kita nak tahu dia punya R dia je. Right? Sebenarnya yang atas ni R dia adalah 1/2 dan R yang kat bawah tu adalah 1/6. Boleh? Okay. So sekarang ni kita dah clear lah. Kita pecah dah. Both are the geometric series. Boleh? Di mana setiap R tersebut adalah 1/2 dan 1/6 dan A tu adalah sama A tu sama. So A tu sebutan pertama. So, maksudnya kita kena ambil lah. When N ikut, dia start dengan 1 kan? Yes, dia start dengan 1. Ya, so kalau N1, kamu boleh cuba masukkan lah. Kalau N1, dia jadi berapa? So, jadi berapa 1, 1, 0. Kita masukkan dekat sini masukkan dekat sini. Masukkan dekat sini so, jadi A tu adalah 1 sebenarnya. Hati-hati kat situ. Right? Boleh So A adalah 1. Sekejap. 1/N tolak 1. Sekejap guys. Ini apa saya buat ni? Ini tak perlulah. Kenapa saya buat macam ni? Kenapa nak buat macam ni 1/2. Pasal kita dah dapat dah kan? Saya pecahkan macam ni. Saya pecahkan. Is it necessary kita pecahkan macam ni? Tak perlu kan? 1/2. Ini memang dah dapat yang ni kan? Okay guys. Just forget about this thing. Sorry. So ini tak perlu Ini tak perlu. Saya pandangkan sini. Saya pandangkan. Okay. Tak payah. Buat pening je. So jadi dekat sini pun kita dah dapat dah. Kat sini. So nak justifikan, saya terfikir tadi A tadi tu. So kita boleh ambil A kat situ. So dekat sini nampak sebenarnya dekat sini dah boleh dapat dah. Bentuk ini bila kamu permudahkan dapat yang ini. Straight away dapat ini kan. So dari sini kita boleh justifikan A tu 1 untuk ini dan A pun 1 untuk ini sebenarnya. So kita kena kira lah. So maknanya yang ini betul lah. Itu 1 untuk kedua-duanya lah. Ini sekejap Ini 1. Satu lagi kat sini. Nampak? Sama je. Boleh?
Okey, so jadi kita akan apply ni for both, maka kita dapat jawapan 45 straight away. Okey, so yang itu. Okey, selesai nombor itu. Ini adalah sum of the series. Geometri okey. Okey, nombor 19. Dia tanya, adakah the series for 1/n kuasa 2 converge ataupun diverge? So dekat sini ada beberapa cara yang boleh kamu buat. So mungkin kita boleh lihat untuk menentukan dia converge ataupun diverge, satu integral test, ataupun kita boleh buat p-test. So kamu tengok balik karakteristik untuk integral test ataupun p-test. So kena ingatlah yang tu. Ya, so jadi kalau integral test tu apa benda yang kita kena tahu sebenarnya. Ya, so kamu kena tengok integral test tu. So jadi yang paling penting untuk integral kalau saya buat notation sikit ni, integral integral test ni yang antara yang penting. So nama pun integral, of course kita last kali memang kita akan integratekan dia. Itu memanglah. Tapi sebelum tu kita kena make sure dia adalah decreasing. Ya. Dan dia punya term tu mesti decreasing. Di mana kalau kita nak check decreasing, kita kena check f prime dia is less than 0. Ini penting. Ya. Dan baru kita boleh buat integral test. Kalau tak, jangan buat. Sebab itu adalah syarat dia. Dia ada beberapa syarat So, untuk kita memboleh kita buat integral test, pertama sekali dia mesti continuous function. Dia mesti positif. Tapi dua benda itu tak perlu ditunjukkan. Yang perlu ditunjukkan adalah adakah dia decreasing. So maknanya as long as kita dapat proof boleh ada ditunjukkan. Contohnya f prime tu less than 0, maka fair enough. And then baru kita start off dengan fx dx. Tapi hati-hati integral test bila masuk series, nama pun infinite series kan. Series tu kan ada infinity, bermaksud ini adalah improper integral. Improper sebab salah satu tu mesti ada infinity. Contohnya 1 hingga infinity. So ingat balik macam mana nak cater dengan improper integral. Contohnya macam ni. Contohnya kalau kita ada let's say 1 infinity, let's say ini adalah 1 per x fx, macam ni 1 infinity, katakan 1 per x dx, macam ni. Ini adalah bentuk improper integral sebab salah satu, sebab kita ada yang ini kan. Jadi kamu kena buat setting, kena set up limit tau. So jadi maknanya the next step kamu kena buat limit dulu. Lepas tu mana yang problem? Problem ni adalah yang infinity, betul tak? Kena sini katakan a, ini 1, ini masih lagi 1 per x dx. Nampak? So limit kita akan replacekan apa sekarang ni? Limit kita adalah a approaches to infinity. Nampak tak? Ini setting yang kamu kena buat. Ya? Ini kalau kita deal dengan improper integral ini memang kena buat. Asal dia tak ada limit, nampak tak? Asal dia tak ada limit kan? Tiba-tiba kita kena set up limit, betul tak? So maknanya kita kena counter pada bahagian yang mana yang ada infinity ke, so itu yang kita kena hati-hati. This line is very important. Setting ini sangat penting. So jangan lupa yang inilah. Right, good. So jadi itu adalah part of integral test. Lepas tu ada saya buat notation ni, kalau nak pakai p-test boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma p-test tu kamu kena check betul-betul apa dia punya cara dia macam mana. Kamu kena tengok balik lah p-test macam mana. P-test for series lah maksud dia kan. So secara umum dia kalau untuk p-test ni, p-test for series, apa dia bentuk-bentuk yang biasa kita buat p-test ni. Contohnya kalau kita ada summation, contoh kita ada 1 per np power kan, p-test kan macam ni kan. Bentuknya macam ni. So maknanya kita hanya tengok yang power tu je. Ada power tu je. Di mana kalau power dia ada dua je. Satu, kalau P ini lebih besar daripada 1. Nombor 2, kalau P ni duduknya dia besar dari kosong, tapi dia macam ni.
Ada dua keadaan saja yang P tu. Ya. So, kalau kes yang nombor 1, iaitu P besar dari kosong, maka dia adalah converge. Sebaliknya yang ini adalah diverge. Ini adalah p-test. P-test sangat ringkas. Bentuk macam ni. Okey? So, kamu tengok balik properties untuk p-test for series. So, jadi itulah kita boleh guna. Kita boleh guna yang itu. Okey, now sekarang ni cuma kita cubalah integral test dulu kan. Tengok macam mana. So, jadi dekat sini kita lihat solution dia by using the integral test kita check f prime dia. Kamu tengok kat sini lah f prime macam mana. So, saya dah tunjukkan ya f prime dia macam mana. So, asal dia adalah 1 per n kuasa 2 kan. Bolehlah kalau kamu nak apply the integral test, kamu jadikan dia instead of 1 over n kuasa 2, kamu nak check 1 per x kuasa 2, tak apa, boleh ya. Boleh. So, asalkan ada checking, ada ditunjukkan dia adalah decrease. Nampak tak? Ya, dah boleh ya. So, ini adalah dia punya derivative dia dan memang less than 0 sebab ada negatif kat luar ni kan. So, of course dia akan decrease. So, satu punya ciri-ciri dia telah pun dipenuhi, then baru kita buat dia punya ini. Nampak tak kat sini? Saya tulis kat sini improper integral. Nampak tak? Improper integral. Nampak? Saya tulis kat sini juga setting yang penting pada our first line dekat sini. Nampak? Nampak tak ada limit dekat situ? Kita kena set up limit. Right? So, hati-hati dekat situ. So, ini adalah cara macam mana kita dapat. Dan last kali kita dapat hasil 1. Tak kisahlah dapat 1 ke 2 ke, asalkan dapat nilai, maka dia adalah converge. Itu je. Ya, kalau dapat infinity, dia adalah diverge. Itu sahaja. Kalau dapat kosong, dia adalah converge. Kalau dapat negatif 1000, dia adalah converge. So macam tu. Boleh? Asalkan dapat nilai je. Ya. Kalau dapat nilai any value, kita katakan dia converge. Kalau dia dapat infinity, dia adalah diverge. Boleh? Okay, good. Boleh ya? So, kamu tengoklah beberapa contohan saya kata tepi ni kan. Yang ni kamu tengok. Okay, itulah soalan nombor 19. Kita pergi kepada soalan nombor 20. Okay. Ini kita dah test integral test ya. Ini p-test. So, mungkin ada test lain yang boleh bersesuaian. Contohnya, kita nak guna comparison test ke? Boleh juga. If it is possible. So, kalau nak gunalah. Okay, satu soalan. Boleh tak kita guna, let's say, TOD? Boleh tak kita pakai TOD? Untuk soalan ini, soalan saya adalah, boleh tak kita pakai TOD, test of divergence? Boleh tak? Kita tengok Kalau kita, dia punya function apa? Dia punya AN dia apa? AN dia adalah 1 per n kuasa 2. Betul tak? Kan? So, kalau pakai TOD, kita kena set up limit, betul tak? Limit itu adalah limit n approaches to infinity. Betul? Untuk AN kan? So, nak tengok hasil dia apa? TOD bagi tahu, kalau kita dapat infinity, ataupun kita dapat suatu nombor, bila kita set up limit, maka dia adalah diverge. Clear? Cuba kita buat limit dekat sini. Let's say kat sini, kita buat limit. Limit n to infinity 1 per n kuasa 2. 1 per n kuasa 2. So, maksud dia kita dapat ini dapat apa? Kita substitute dia nilai. Kita dapat apa? 1 per infinity. Kita dapat apa? Kosong kan? Kosong. So, kosong ni macam mana? Okay. Bila sampai sini, tengok balik TOD tu. TOD tu kata apa sebenarnya? Sebenarnya, nombor ini, dia kata apa? Satu nombor yang tak sama dengan kosong. Okay. So, saya ulang semula. Ini, TOD ini, ada kan dalam soalan kita ni, mana dia? Soalan ni. Dia equal is not equal to 0. Betul tak? Ni dia guys. Sorry. Soalan nombor 17. Nampak tak? Kalau nak pakai TOD, sama ada kita dapat infinity ataupun dapat satu nilai yang tak sama dengan kosong. Okey? Tapi
soalan tadi yang tadi tu kan kita buat 1 per n kuasa 2 kan. Bila kita buat limit n infinity, kita dapat apa? 1 per infinity, kita dapat kosong, right? Kalau dapat kosong, maksud dia sesuai tak kita pakai TOD? Tak sesuai. So maksud dia TOD tidak sesuai untuk kita gunakan bagi soalan yang ini. Sebab dia dapat kosong. So maknanya TOD hanya sangat berguna kalau dapat infinity ataupun dapat satu nilai yang bukan kosong, dapat 5 ke 10 ke, tapi tak boleh kosong. Boleh? Jadi nak bagi tahu yang soalan ini sebenarnya tak sesuai lah TOD. Yang ini TOD tak sesuai. Boleh? Tak berapa sesuai lah, kan? Berdasarkan takrifan TOD tadi gitu tu. Okey, ini adalah soalan nombor 19. Now pergi kepada soalan 20. Oh, ya. Nampak ni. The series is converged, but remember, satu ni is not sum of the series macam tadi. Okey, satunya hanya indikator sahaja untuk kita menentukan dia adalah converge. Ya, dia bukan sum of the series macam geometric series tadi tu. Okey. Ini pula. Nombor 20, kita cuba lagi dua soalan 2-3 soalan. Okey, determine ini whether converge or diverge. Macam ni. Right? So, oleh sebab tadi kita belajar TOD saja je lah kan. Sesuai tak TOD kat sini? Saja nak tengok. Kalau sesuai, eloklah. Bukan? So, kalau TOD, kita buat apa? Kita set up limit n approaches to infinity. Dia mesti infinity ya. Walaupun dekat sini 1 jangan ikut itu. Kena infinity juga. So, kalau kita nak cuba TOD, maka limit kita macam ni kan. Kita dapat 1 per n kuasa 2 tambah 1. Betul? How to solve the limit? Kita akan substitute nilai kat sini. Kita dapat 1 per infinity. Alamak, dapat kosong. Problem. So, TOD tak sesuai. Nampak tak? Boleh? So, maknanya kita kena cuba cara lain. So, ditunjukkan penyelesaian dekat sini. Kita apply the integral test. Ada cara lain tak? Mungkin ada, mungkin tak ada. Saya tak sure yang itu. Kamu kena cubalah. Boleh nak? So, macam biasa, bila nak guna integral test kat sini, ini kena pastikan ditunjukkan. Dia kena decrease. Senang aja, kalau ada tandaan negatif kat sini, should be okay. Walaupun tak semestinya. So, dia ada setengah-setengah soalan, dia tak ada negatif tau. Ni kamu kena hati-hati So, maknanya kena hati-hati kat situ. Tapi dia decrease sebenarnya. Kamu kena cuba-cuba jaya. Boleh? So, nanti tak silap saya ada satu dua soalan yang ada yang saya perlu jelaskan nanti. Macam contoh ini, bila kita dapat y prime tu bentuk yang macam ni, nampak negatif kat situ, memang jelas lah dia adalah decrease. Tapi dia tak semua pattern macam ni tau. Saya pilih soalan yang lain sikit nanti kita tengok. Right, dekat sini jangan lupa ini dah pas. Ini pula kamu kena selesaikan. What is this? This is the improper integral. Sebab apa? Sebab dia ada negatif dekat salah satu jenis selang dia. Boleh? Sebab itu kita kena setting limit. Nampak? So, ini kena hati-hati. Cuma dekat soalan ini agak menarik sebab dia melibatkan tangent inverse. Alright? Tangent inverse kat sini. Adalah saya tunjukkan sini So, integration of 1 over 1 plus x squared, ini memang tangent inverse Kamu boleh tengok semula dalam topik integration, ini memang definitely dapat tangent inverse. Okay, sampai sini kita masuklah nilai A dengan 1 tu kan. 1 dengan A tu kamu masukkan macam biasa. Okay, so cuma dekat sini kat sini kat sini. So, kalau kamu ada kalkulator, kamu cuba tekan tangent inverse. Yang mana-mana ada tangent inverse lah Kalau ada memang cantik lah. Cuma kalkulator tu dalam format degree
4 degree kamu akan dapat pi over 4 punya. Tapi dalam darjah lah. So, kamu tahulah itu adalah pi over 4. Right? So, cumanya yang problem ni adalah kita nak tahu tangent inverse infinity. Dalam kalkulator kan tak boleh tekan infinity. So, sebab itulah dalam kes-kes tertentu kita perlu tahu rajah ini. This is very important. Dari sini baru kamu tahu sebenarnya tangent inverse infinity tu adalah pi over 2. Ya, sebab infinity tu kita tak boleh tekan. 1 ni kita boleh tekan. Fine. Ini yang kita tak boleh tekan. How do we know this? By looking at the diagram. Kita ada tangent inverse, kita ada sin inverse. Kamu kena ingat lah betul-betul macam mana. Right? So, jadi maknanya kita nak tahu tangent inverse infinity, nilai y value dia apa? Itu je. So, jadi by looking at the diagram kat sini, ini yang standard diagram ya. Kalau kamu check dekat website pun sama juga. Dekat Google kan, dia akan tunjukkan diagram yang sama kat sini. So, jadi dia kata tangent inverse infinity. So, kamu tengok, ini nilai x value kan? Ini, kat sini. Ini adalah x value kan? Iaitu suatu nilai yang cukup besar, which is the positive infinity, right? So, by looking at this one, kita akan cater yang ini. Nampak? So, when x suatu nilai yang cukup besar, what is the y value? Y value dia akan approaches to this line. Betul? This line adalah pi over 2. Clear? So, sebab itulah kita dapat pi over 2 dekat sini. Kamu nampak? Boleh? Okay, good. Learn something here. So, jadi pi over 2 minus pi over 4 dapat pi over 4. Right? Oleh sebab kita dapat nilai, maka kita katakan dia adalah converge. Boleh? Okay, good. So, yang ini, jadi, ini satu. Lepas tu, we have another question. We try another 2 question. Soalan nombor 21. This is an open question by using a suitable test. Determine converge ataupun diverge. So, a bit harder here. Sebab dia dah melibatkan 2 function kat sini. Bila melibatkan 2 function, kena berhati-hati. Somehow, mungkin kita kena buat, let's say, I don't know, mungkin kena buat substitution method ke, ataupun kena buat by parts ke, apa ke. Kalau perlu, kita perlu. Just imagine macam ni lah. Sebab mungkin kita akan, ini kan variable dia n kan. Kalau x macam mana? X akan jadi macam ni kan. X, eksponen negatif x kuasa 2. Nampak tak? So, just imagine kalau kita nak integratekan benda macam ni. Let's say, yang ini kan. So, what should we do? 2 benda je. Sama ada kita guna by parts ataupun kita guna substitution method. So, kamu kena beware kat situ. Kena hati-hati dengan function tersebut. Okay? So, dah kena keep in mind lah. Maksudnya, benda ni mungkin akan kita nak gunakan. Contoh, kalau dia integration lah. Kalau dia differentiation, contohnya x eksponen negatif x kuasa 2. Kalau dia differentiation, so maksud dia kita kena ready dengan product rule. Boleh? So soalan ni agak menarik sebab dia datang dengan function. Hasil darab 2 function. Nampak Hasil darab 2 function. Soalan nombor 21. So, now ditunjukkan sekarang dekat sini, we are going to apply the integral test. Right? So, apa syarat integral test? Pertama sekali, kena tunjukkan f prime dia less than 0. Itu dulu. So, saya tunjukkan dekat sini. Kamu boleh lihatlah kat sini di mana last kali nanti kamu akan dapati sebenarnya ungkapan ini memang less than 0. Boleh? Okey, selesai yang itu. Now, kita pergi, ini katakan ditunjukkan. Now, kita sampai the part how we are going to solve and ini. Silap. Ini. Macam mana kita nak buat ini? Daripada apa? 1 sampai infinity. Tengok ni lah. Ini kan? So, macam mana? DN lah. Tapi, kan kita susah nak macam ni kan? So, kita tukarlah sikit. Ini, kamu buat x, eksponen, negatif x kuasa 2, dx. So, now, this is our improper integral. Sudahlah improper. Lepas tu,
hasil darab dua fungsi pula. Maknanya kita nak tak nak kena cater dua benda. The improper, sebab bila improper kena set up limit, betul tak? Lepas tu ini pula kena fikir ni, nak pakai substitution ke ataupun nak pakai by part. So itu pula pada kamu lah. Cuma saya tunjukkan kat sini sebenarnya kita boleh guna substitution. Okay, so kita ubah sikit bentuk seperti mana yang saya tunjukkan kepada kamu lah. Saya ubah siap-siap. It's depend pada kamu nak buat start off macam mana. Ya, ini saya tunjukkan cara yang inilah. Kalau kamu ada cara lain, it's okay, fine. The idea is kamu kena selesaikan in such a way, sama ada by part ataupun substitution. Boleh? So, saya rasa mungkin substitution ni lebih mudah lah kot ya. So, kamu tengok sini. So, saya selesaikan dulu part substitution sampai kepada sini. Dah jadi mudah macam ni. Baru saya caterkan dia punya improper integral. Nampak tak? Improper integral, tiba-tiba kita akan set up limit dekat sini. Nampak kan? So, ini kena setting yang betul dekat sini. Kena betul. Kena ada yang ini. Alright? Sebab dia adalah improper integral. Nampak So, dekat sini, kamu tengoklah. Ini kamu tengok dulu. Lepas tu, just throw you some idea dekat sini. Lepas tu, kita jumpa dengan improper integral. And so on, kamu masuk-masukkan nilai. Ini semua adalah proses untuk integration, masuk limit dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya? So, kamu tengok. Cuma dekat sini, saya ada buatnya. Tukarkan ke bentuk ini untuk memudahkan. Apa bentuk ini ni? Bentuk ini tu adalah yang ini. Nampak tak kat sini? Kamu kena tukar ya ini biar nampak mudah. Yang ini So jadi senang kita nak buat justify kan hasil kita, terutamanya yang menyebabkan infinity. Okay, let's say contoh macam ni. Kalau kita jumpa let's say negative exponent negative infinity. Okay, contoh macam ni kan. Lebih baik kamu buat ini kan setara dengan 1 per infinity exponent infinity kan, macam ni kan. Kan mudah macam ni, di mana exponent infinity is infinity. Ini sama dengan 1 per infinity sama dengan kosong. Nampak tak mudah kita nak justifikan dia, the value is 0. Tukar bentuk aja. Kan? Setara dia bentuk ni sebenarnya. Ini yang saya masukkan. Hati-hati kat situ. Boleh? Okey. So, jadi inilah yang masukkan. So, kamu tengok kat sini dan di mana last kali kita akan dapati hasil integral tersebut adalah 1/2 eksponen. Ada nilai kan? Sebab itu dia adalah converge. Boleh? So, itu adalah penerangan bagi soalan nombor 1. And our last question gonna be soalan nombor 22. Iaitu ini. Dia semakin pelik. Okay, ini soalan dia. 1/2 power of ln x. Nak tanya converge ataupun diverge sahaja. So, sekarang ni, we are going to apply the integral test. Buat sesuatu. So, there are a few interesting part dekat sini. Nampak integral test ni. Okay, cuma saya nak buat reminder ya, kalau soalan tersebut dia tulis betul-betul by using the integral test determine the convergence or divergence of the given series. Kalau disebut integral test, kamu kena buat. Ya, susah tak? Susah ke senang ke? Korang kena buat. Ya, tapi kalau macam ni terpulang pada kamu lah. Kamu nak pakai test apa? Tapi kena tengok kesesuaian lah. Ya, tengok kesesuaian, tengok pattern soalan and think which test is the most suitable ataupun yang praktikal untuk kita buat. Right? So, integral test ini dia. Kamu tengok jangan lupa yang ini tau. Ingat dalam derivative, ingat kalau kita nak ini just a reminder lah. Kalau kita nak dx kan x kuasa 3, ini mudah kan? Iaitu 3x kuasa 2. Tetapi kalau sebaliknya, kalau nak buat dx 3 kuasa x, ni macam mana? Then you are going to apply this. Ingat yang itu. Right? So, jadi inilah dia. So, jadi dalam topik sequence series ni sebenarnya is kamu kena tahu derivative, kena tahu integration untuk kita solvekan banyak benda kat sini. Okay.
So sekarang ni kamu tengok kat sini. Cuma apabila kamu buat setup yang macam ni, kamu masukkan, kamu akan perhati kembangan dia adalah berbentuk yang ini tau. Kamu nampak Dan kamu perhatikan ln 1/2 ni adalah bernilai negatif. Maka as a whole adalah tanda negatif kat situ kan. Sebab itulah kita boleh kata dia adalah less than 0. Maksud dia decrease lah. Ini penting kita kena justifikan. Boleh? So bila dah habis kat situ, now kita masuk kepada the improper punya integral dekat sini. Nampak? Kita jumpa sekali lagi substitution method. Nampak tak? Soalan nombor 21 jumpa sekali, ini jumpa balik. Nampak? This is bahagian yang kamu semua kena tahu di dalam integral. Bukan integral tapi really is improper integral. Bila sebut improper integral, kena ada setting apa? Kena ada limit dekat situ kan? Limit dekat sini kena ada. Setting dekat sini mesti kena buat. Okay? So, jadi inilah benda-benda yang kamu kena tahu kat sini. Right? So, saya tunjukkan solution dekat sini. So kamu, yang ni kamu boleh tengok lah cuba tengok. Dan improper integral, what does it mean? Ada yang ini. Sekali lagi, nampak tak? Kita nak pakai ini pula. Pernah jumpa tak yang ini dalam integration? Pernah kan? So jadi kena buat lah. So kena tengok nampak tak dekat sini bila kita nak selesaikan this part, tiba-tiba dapat yang ini kan? Dan macam mana pula datang ln ini? Betul? Sebenarnya kita guna yang ini. Ini kita tahu dalam integration. Macam sama juga dalam differentiation tadi. Kan ada juga benda yang sama kan? Cuma differentiation tu, kalau ddx ax, dia dapat apa? Dia dapat ax ln a, betul tak? Ln a macam tu. So sekarang ni ax tu ada juga, tapi dia bahagi ln a. Macam ni. Yang ini kalau ddx macam ni, kalau ax kita dapat apa? Ini kita dapat ax darab ln a macam tu. Ini kan. Tapi kalau derivatif, dia dapat yang ini. So kena ingat lah, kalau ada yang ini, kena ingat dia ni kembangan ni, formula dia macam mana. Alright. So dekat situ, dari sini kita dah boleh kembangkan satu-satu. Ini kena very careful lah. So jadi memang macam agak rumit sikit kan. Jadi kena tahu kat sini. Kamu boleh tengok last kali hasil dia adalah infinity. So kalau infinity, maksud dia adalah diverge. Okay? So itu dia. Ini adalah jawapan dia. Ia adalah diverge by the integral test. Okay guys. So sampai sini dulu teaching video kita. Kita sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.